Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ipoh 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami dan saya Syafiq Saleh temankan anda untuk Destinasi IKIM. Dan di petang ini kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, dan sekarang ini juga kita sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama turut hadir di situ, boleh komen, like dan juga share dalam pertemuan kita di hari ini, insyaAllah. Okay? Dan kita juga mengaktifkan talian WhatsApp konti. Talian kita numbernya, cepat-cepat ambil save sekarang. Okay? Iaitu taliannya 0112900404 dan juga anda boleh hantarkan soalan pertanyaan anda di situ. Okay? Terus kita nak membawakan perkongsian rancangan ini menerusi di rancangan Imanuna, pengajian ilmu akidah. Kita dah ada tetamu kita dah sampai di konti ini nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka ya Syafiq? Bil khair. Ni tumpang semangat kat Mona ni. Hari ni kaifa haluka? Kaifa haluki, kaifa haluka. Selalunya kaifa haluki. Kalau kaifa haluki Kak Mona seorang. Betul. Kaifa haluka Syafiq seorang lelaki. Kalah. Apa khabar? Kalau kaifa halukum ramai-ramai kan. Betul. Okey, baik, itu dia istilahnya. Jom sama-sama kita nak bawakan lagi apa pengajian kita petang ini, iaitu kita nak terus rujuk kitab kita. Ini dia, Mutiara Ilmu Aqidah, yang mana kita akan bincangkan 100 soal jawab asas akidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, dan anda boleh sama-sama buka dan kita boleh tengok dan perhalusi satu persatu, insya-Allah. Okey. Dan petang ni kita nak bawakan tajuk berkaitan beriman kepada Rasul. Ni kalau ikutkan rukun iman kita Doktor, ni antara yang perlu kita tahu dan perlu kita belajar, dan bagaimana pula perkongsian dan perhalusi satu persatu yang mana Dr. Aiman akan kupaskan, insya-Allah Doktor. Jom kita mulakan Doktor di awalnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang berada di luar sana, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu petang Khamis pukul 5.15 petang bersama Radio IKIM. InsyaAllah pada petang hari ini kita dah sampai kitab Mutiara Ilmu Akidah ni, muka surat 52 tuan-tuan dan puan-puan. 52 iaitu Al-Mabhasur Rabi'u, iaitu diterjemahkan dengan perbahasan yang keempat, fil imani birrusuli alaihimus salatu wassalamu, iaitu tentang beriman kepada Rasul alaihimus salatu wassalam. Semoga selawat dan salam dicurahkan kepada mereka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, seperti yang saudara Syafiq sebut tadi, iaitu ini adalah bahagian dari rukun iman. Berarti wajiblah atas sekalian umat Islam yang mukallaf ini, maksudnya yang dah sampai umur, iaitu 15 ke atas lah, lebih kurang lah. Ada orang yang sebelum tu pun dah mukallaf. Sampailah kita meninggal, sampai kita meninggal, kena berpegangan dengan akidah yang akan kita pelajari ini, kerana ia bahagian dari, iaitu keterangan rukun iman. Rukun iman iaitu tentang beriman kepada para rasul. Maka muallif berkata di dalam kitab yang mulia ini, iaitu su'alun, bahasa Arab dia soalan, kaifa i'tiqaduka birrusulillahi ta'ala, yang bermaksud bagaimanakah i'tiqad kamu tentang para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nak tanyalah, kita kata wajib beriman, antu'mina billahi, antu'mina birrusuli, iaitu engkau beriman dengan para rasul. Macam mana iman dengan para rasul itu? Maka jawapannya, a'taqidu anna lillahi rusulan arsalahum rahmatan minhu wa fadlan, mubashirina bil muhsini bis thawabi wa munzirina lil musii bil iqabi wa mubayyinina lin nasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid dini wad dunya wa mufidina lahum ma yuballighuna bihi darajatal ulya wa ayyadahum bil ayatin zahiratin wa mu'jizatin bahiratin awwaluhum Adamu wa akhiruhum nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, jawapan daripada soalan bagaimana engkau bertingkat dengan para rasul, jawapan dia, aku meyakini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sejumlah rasul. Jadi Allah SWT memiliki utusan-utusan. Maksudnya memiliki rasul. Jadi bagi Allah dia ada rasul. Macam kira nak mudah faham lah, kita kata kan, nak mudah faham tu, macam seorang raja, dia pun adalah emissaries dia, kan, emissaries dia. Nak mudah faham dia macam itulah lebih kurang. Qaribun li fahmi tu dipanggil. Okey. Jadi dia memiliki sejumlah rasul, iaitu rasul, dia mengutuskan para rasul tersebut sebagai rahmat dan anugerah daripadanya. Arsalahum rahmatan minhu wa fadlan. Maksud dia apa? Ini mengisyaratkan atau memberi maksud bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para rasul, memiliki utusan-utusan. Akan tapi utusan-utusan yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
yang diangkat oleh Allah SWT ini atau yang dipilih oleh Allah SWT ini maaf, tidak lain tidak bukan adalah merupakan rahmat. Jadi Allah mengutusnya bukan wajib bagi Allah mengutusnya, akan tapi Allah mengutusnya kerana rahmat Allah. Allah merahmati umat manusia, maka Allah utus Rasul supaya umat manusia ini tahu bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahu bagaimana cara untuk berkepercayaan tentang Allah berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu bagaimana mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kerana kita makhluknya, kita berhajat kepada redha pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatan minhu wa fadlan, iaitu dan juga anugerah daripadanya. Berarti tak wajib bagi Allah untuk mengutus Rasul, tak wajib, tapi diutus kerana rahmat. Lalu mubashirina lil muhsini bithawabi. Untuk memberi berita gembira, iaitu pahala lah. Nak khabar dekat makhluk ni. Kalau orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi orang yang berbuat baik, akan mendapatkan pahala, reward. Jadi kita nak tahulah yang mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Ini perbahasan ilmu akidah atau ilmu kalam di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu baik dan buruk tidak ditentukan secara rasional, akan tapi baik dan buruk ditentukan melalui jalan tasyri', syariat. Jadi bila syariat itu mengajarkan perkara ini buruk bang, contoh dia, buruklah dia, kita jangan duk buatnya. Bila syariat kata ini perkara baik bang, jom kita sama-sama buat dia, supaya insya-Allah kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kekal bersama kami. Kita akan sambung pada segmen setelah ini. Ya, betul. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ni perbincangan kita menerusi rancangan Imanuna. Buat anda yang sedang tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, terus kekal di situ, sebab kita pun dah buka sekarang talian WhatsApp konti untuk anda hantarkan soalan pertanyaan. Nombornya 011-29-004-004. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama Radio IKIM. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM, dan sekarang kita berada menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, mendengarkan pengajian ilmu akidah bersama dengan tetamu kita yang setia berada di konti kita ni. Masya Allah, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan Doktor, jom kita nak teruskan lagi perkongsian selanjutnya berkaitan tajuk kita beriman kepada Rasul. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Syafiq. InsyaAllah kita meneruskan iaitu wa munzirina lil musii bil iqabi, iaitu apa? Dan memberi peringatan azab siksaan dosa bagi orang yang berbuat keburukan. Jadi orang yang membuat keburukan ini akan dapat dipanggil dengan iaitu peringatan bahawa dia akan atau iaitu mungkin untuk diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jauhi perkara yang buruk tersebut. Dan apa lagi? Dan kata-kata muallif lagi iaitu dan menerangkan kepada manusia apa yang mereka perlukan untuk kemaslahatan dalam agama dan dunia. Maksud dia apa? Jadi kita manusia ni nak tahulah apa yang patut kita buat di dunia ini, apa perkara yang bagus untuk agama kita, untuk bagus untuk kita punya urusan duniawi. Sebab nama dia manusia hidup di dunia ini, Allah dah fitrahkan, dah jadikan manusia itu memiliki syahwat, memiliki keinginan. Kita panggil keinginan, desire, desire bahasa Melayu dia keinginan lah. Keinginan apa? Seperti keinginan harta, keinginan iaitu keinginan kebahagiaan, saadah. So kita perlu kepada perkara tersebut. Jadi kita suka perkara tersebut, tapi of course lah perlu kepada atau sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengetahui aturan tersebut, bukan pakai-pakai suka. Saya suka, saya rasa itu yang betul kita buat. Bukan. Tak boleh macam tu. Jadi kita nak kena dengar, nak kena belajar, iaitu apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa yang Allah SWT khabarkan melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti turunnya Al-Quranul Karim, kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan petunjuk kepada seluruh umat Islam. Begitu juga mengetahui beberapa akhlak dan contoh yang perlu kita ambil daripada utusan-utusan baginda ini, supaya kita tahu ini yang baik, ini yang buruk. Lalu disebut lagi wa mufidina lahum, dan supaya apa? Dan memberi faedah kepada mereka dengan apa yang dapat menyampaikan mereka kepada derajat yang tinggi. Jadi manusia ini bermacam-macam level dia, kan? Jadi bermacam-macam. Jadi ada yang mungkin bertaraf tinggi macam para nabi dan rasul, tapi dah habislah sampai baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi nabi ataupun rasul. Akan tetapi ada hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahasa ulama-ulama tasawuf dipanggil dengan khawas, atau khawasul khawas, iaitu khusus lagi khusus. Itu istimewa lebih istimewa, iaitu seperti golongan para awliya, para walinya. Para wali ini kekasih-kekasih Allah, dan dia sabit di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa para wali itu hak dan wujud. Kerana apa? Dalam Al-Quran menyebutkan kepada kita bahawa ketahuilah para nabi ini, mereka ini tidak takut dan tidak susah. Mereka tak risau. Mereka ni orang yang benar-benar sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala hiruk pikuk yang ada di dunia ini tidak memberi kesan bagi mereka sama sekali. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis sahih di dalam Sahih Bukhari, disebutkan atau diriwayatkan lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, atau 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ada sebuah hadis berbunyi, man adali waliyan adzan faqad adzantuhu lahu waqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Ini Allah SWT jadi berfirman melalui hadis qudsi, kita panggil. Hadis qudsi itu hadis yang iaitu Allah SWT yang mengkhabarkan, tapi diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis ini mensabitkan bahawa wali itu wujud, dan kita dilarang untuk memerangi para wali, memusuhi para wali. Kerana orang-orang yang awliya ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mengetahui nas-nas ini melalui ajaran baginda SAW, jadi orang tersebut mungkin akan hasil atau sampai kepada derajat yang tinggi. Ini wa ayyadahum bi ayatin zahiratin wa mu'jizatin bahirah, dan Allah SWT juga memperkakas mereka, iaitu menguatkan mereka, memberi bantuan kepada mereka, iaitu para rasul dan nabi, iaitu dengan bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti yang nyata maksud dia apa? Iaitu diberikan iaitu tanda-tanda kenabian, wa mu'jizatin bahiratin, dan juga mukjizat yang hebat. Kerana apa? Kerana apabila mereka mengaku bahawa mereka adalah seorang nabi ataupun rasul kepada umatnya, maka umatnya nak kena tahulah kenapa, apa bukti dia nabi atau rasul. Maka mereka ini akan mendatangkan perkara yang mencari-cari adat. Apa itu perkara yang mencari-cari adat? Perkara yang melanggar adat. Adat tu boleh kita maknakan kadang-kadang dengan makna fizik. Dia against law fizik ni, fizik law ni. Contoh dia apa? Boleh jalan atas air ke? Contohnya Nabi Isa alaihissalam, dia menyembuhkan orang yang buta. Terus boleh nampak balik. Orang yang kena leprosy terus baik, pegang terus baik. Contoh dia terus baik. Ini nama dia mukjizat. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan air daripada jari-jarinya. Lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah membelah bulan. Bulan tu dibelah dua, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi contoh ini nama dia mukjizat, perkara yang mencari-cari adat. Kerana asalnya yang namanya tangan mana keluar air, adat ni tak keluar air, kan? Tiba-tiba keluar dari tangannya air. Contoh dia lagi, Nabi Musa alaihissalam, tongkat berubah jadi ular. Nama dia tongkat lah, lempar ke lantai lah dia, kan? Dia kepak lah, jatuh je lah. Tapi Nabi Musa alaihissalam merubah tongkat menjadi ular dan memakan, iaitu ular-ular ataupun sihir-sihir yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun, sehingga kan tukang sihir Fir'aun tahu bahawa Musa ini bukanlah manusia biasa, bukanlah dipanggil dengan tukang sihir, tapi ini adalah mukjizat yang hebat. Maka dia pun beriman. Itu fungsi dia.
Tapi sekarang ni, zaman sekarang lah ni Syafiq, tiba-tiba ada orang boleh buat mencari-cari adat tiba-tiba. Contoh dia macam Dajjal laknatullah lah contoh dia. Apakah dia itu juga Nabi? Pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Jawapan dia taklah. Buktinya Al-Quranul Karim merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Hari ini kumpulkan semua tukang sihir lah namanya. Contoh dia lah, semua ahli sastrawan dunia atau seluruh umat manusia yang ada di bumi ini cuba buat kumpul bersama membuat Al-Quran yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Berarti mukjizat Nabi Muhammad SAW ni tak terkalahkan sampai hari kiamat. Lepas tu ada pula orang boleh mimpi macam mana tiba-tiba dia nak jadi Nabi. Kan? Mengaku adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah min asbabil kufri, iaitu sebab-sebab seorang itu jatuh dalam kekufuran. Seperti kata Al-Imam Al-Ghazali, bahawa kufur itu jatuh salah satunya adalah kerana orang tersebut mendusta baginda Nabi Muhammad SAW. Sama seperti mendusta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia telah melanggar syahadah dua syahadah tersebut, iaitu bahagian syahadah Nabi Muhammad SAW. Maka kita hati-hati dalam perkara ini. Pastikan insya-Allah istiqamah. InsyaAllah kita akan sambung pada segmen setelah ini. Baik doktor, Alhamdulillah itu dia. Kita akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita, iaitu beriman kepada Rasul. Dan sambil-sambil itu juga doktor, kita tinjau-tinjau di talian WhatsApp konti kita, di talian kita ni 011290040004. Ada sahabat kita dari Negeri Sembilan bertanya soalan di sini doktor, adakah baginda Nabi menjalani ataupun seperti kita manusia biasa sebelum baginda mendapat wahyu? Nanti doktor akan berikan sedikit panduan dan juga kefahaman di situ insya-Allah. Okay, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ini menerusi rancangan Imanuna Iman Kami, kekal di Radio IKIM. Bila kita cerita tentang hati, yang mana kita nak beramal dengan hati, Nabi dah sebutkan kalau ilmu itu ada cabang-cabang, pecah-pecah, tak boleh seorang dia boleh hukum semua orang. Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain sebab dia bukan ahli di bidang itu. Dan apabila kita pula beramal, kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal. Nabi sebutkan tentang amal, Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah. Maka dalam konteks amal hati, kita mendapati dah ada dua kelompok yang Nabi gambarkan. Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah seperti melihat Allah, dan orang yang dia melakukan ibadah seperti dia dilihat oleh Allah. Bekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah engkau senyum. Kerana kalau engkau senyum, engkau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung
dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh masih lagi temankan anda menerusi destinasi IKIM, dan sekarang kita berada di rancangan Imanuna Iman Kami bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan Doktor, terus kita nak sambung lagi Doktor berkaitan dengan tajuk kita, beriman kepada Rasul. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata mu'alif iaitu awwaluhum Adamu wa akhiruhum Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud Rasul yang pertama ialah Nabi Adam alaihi salam, dan yang terakhir ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Apabila kita beriman dengan Nabi dan Rasul, iaitu beriman birrusuli, maka kita juga beriman bahawa Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi, wa akhiruhum, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi. Jadi antara Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course kita beriman terdapat Nabi dan Rasul lainnya. Yang wajib untuk kita imani secara tafsil, secara terperinci, itu ada 25 Nabi dan Rasul yang kita kena beriman secara terperinci. Yang kalau kita dekat sekolah-sekolah rendah ni dah hafal lah kan. Lalu kalau tak hafal lagi, boleh dengar lah lagu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh tu. Sampai habis. Sampai kita hafal. Ini hafal 25 nama Nabi dan Rasul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, apakah hanya terbatas 25? Jawapannya tidak. Of course lebih daripada 25. Cuma kita tak tahulah kan. Macam mana kita nak tahu? Sebab tak sampai kepada kita secara pendetailannya, secara tafsili dia, kita tak sampai. Maka kita wajib hanya beriman secara umum sahaja. Maksud kita beriman secara umum, kita tahu kita beriman ada lagi Nabi dan Rasul selain daripada 25 itu. Cuma siapa dia, kita tak tahu secara terperinci. Itu dah cukup memadai untuk keimanan kepada para Rasul. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung tentang definisi dan bilangannya secara terperinci. Kita buka Q&A. Baik Doktor, kita terus untuk bawakan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti dan juga di saluran komen kita dekat Facebook IKIM FM dan juga di Instagram ikim.my. Kalau di WhatsApp kita, talian kita ni 011290040004. Ada sahabat kita bertanya dari Negeri Sembilan. Okey, bertanya Doktor, adakah baginda Nabi kita seperti kita sekarang ni sebelum baginda mendapat wahyu? Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat kita daripada Negeri Sembilan. Orang negeri ni. Negeri tu. Okey. Berkenaan tentang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita manusia biasa ni, macam biasa, tak ada keistimewaan sebelum dia diutus menjadi nabi atau rasul. Maka untuk menjawab ini, tidak. Kerana apa? Dia ada beberapa penilaian. Pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kita dalam akidah kita dah belajar sifat Allah SWT. Ada yang namanya sifat ilmu. Ilmu Allah ini azali, maksudnya sedia ada, qadim. Maksud qadim ini, Allah SWT dah tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi pada tanpa ada permulaan. Lebih kurang macam tu. Itu yang pertama. Jadi Allah SWT dah tahu baginda Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi Nabi dan Rasul. Dan ia juga berkehendak,
Allah SWT memang iradah berkehendak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah ini akan menjadi nabi dan rasul. Dan dengan kudrah Allah, Allah mewujudkan lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Mekah lahir. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam lahir itu, sejak kelahiran dan waktu dia membesar, banyak sekali berita-berita, khabar-khabar, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang daif, ada yang lemah, ada yang mungkin khabarnya tersebut adalah palsu, mungkin, tapi tidak menolak iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang akan menjadi nabi, dan dikhabarkan kisah-kisah tersebut dari berbagai sumber-sumber, seperti Al-Imam Baihaqi mengumpulkan hadis-hadis dan khabar tentang keistimewaan atau dalil pembuktian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi nabi dengan kitabnya bernama Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah itu dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala perkara yang mencari adat yang berlaku pada baginda kita ketika sebelum menjadi nabi, itu dipanggil dalam ilmu akidah sebagai irhas. Nak sebut dia susah sikit. Irhas tu apa? Irhas itu perkara yang mencari-cari adat kepada seorang calon nabi dan rasul, yang mana ia adalah pemberian Allah SWT kepada dia. Irhas ni lah dipanggil. Contohnya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat, kalau kita nak bahas riwayat ni, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, dan ada yang palsu. Tapi yang boleh kita ceritakan sikit lah, seperti kisah bagaimana baginda SAW ini menjadi seperti pemimpin ketua di kalangan anak budak-budak waktu zaman itu. Dilihat bahawa dia itu seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW seorang Al-Amin. Benar. Tak pernah tipu. Tak pernah bohong, tuan-tuan. Memang tak pernah. Terjaga akhlaknya. Akhlaknya terjaga. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW ini waktu nak iddia kenabian ni, kan, sampai boleh orang ni, kalau dia yang cakap tu percaya. Kalau cuma namanya iman, ada orang ni macam tu, tapi bila Nabi Muhammad SAW kata dia diutus, ada yang mengkufurinya, kerana iman daripada Allah SWT, kan. Itu dia. InsyaAllah dah jelas tentang ini. Baik, pada saudara Syafiq. Doktor, soalan yang seterusnya, kalau di Facebook kita di sini ada yang bertanya, doktor, dari Facebook namanya WYE Dalwah. Okey, bertanya, doktor, boleh terangkan apakah yang dikatakan sunnah Nabi SAW? Adakah ia terbahagi kepada 3, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Sunnah Nabi, apa yang dimaksud sunnah? Sunnah ada banyak, ada kurma sunnah pun sunnah juga. Betul, kurma yang keluar ajwa daripada Madinah itu dipanggil sunnah secara nama dia. Akan tapi yang soalan ini berkaitan dengan, iaitu apa yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil sunnah. Jadi dibagi kepada 3. Berarti saya boleh faham soalan dia. Berarti pertama, sunnah qauliyah. Jadi kita dapat tahu ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauliyah, ucapan. Disebut, dilafazkan. Ucapan. Yang kedua, sunnah fi'aliyah. Sunnah dalam erti datang dari baginda dari segi perbuatan. Contoh dia, para sahabat mengkhabarkan kepada kita baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam. Contoh dia. Baginda SAW makan tangan kanan, menggunakan tangan kanan. Baginda duduk ketika makan dan minum. Ni sunnah fi'liyah. Nabi tak bersabda, Nabi tak berkata, tengah duduk, tengah makan. Dikhabarkan oleh sahabat yang nampak benda tu kepada kita. Maksud dia kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita riwayatnya. Itu nama dia sunnah fi'aliyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Iaitu apa?
sunnah yang datang daripada baginda SAW dari segi takrir, iaitu penetapan baginda SAW. Dalam erti baginda tidak mempertikai perkara tersebut, mentakrirkannya, seolah-olah mengatakan dibiarkannya, berarti itu menunjukkan bolehlah tu. Contoh dia, misalan dia, baginda SAW melihat para sahabat makan binatang bob. Bob tu macam biawak lah lagi. Jadi dia bob spesifik jenis-jenis macam lebih kurang lah. Apa dia macam mana tu saya tak boleh nak gambar lah. Nak gambarkan bukan sini tak boleh. Tapi kalau kita pergi kat negara Arab padang pasir tu, tahulah binatang dob tu. Dob ni, jadi binatang dob ni itu pernah para sahabat ini makan depan baginda SAW. Baginda biarkannya. Kan? Tak ada masalah lah, tak diingkar. Tak makan, tak. Dia tak fi'li, dia tak buat, dia tak makan. Tapi dibiarkan. Ini menunjukkan bolehlah tu. Nabi biarkan. Ni nama dia sunnah takririyah. Itu dia, insyaAllah. Itu dia sunnah baginda Nabi yang perlu kita faham kaedah dan juga kesannya. Okey. Dan doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Sebenarnya ada lagi soalan yang kita dapat di sini, tapi tak apa, kita simpan kejap. Kita akan bawa lagi perbincangan kita sebab ada lagi lanjutan perkongsian dalam tajuk beriman kepada Rasul. Dan doktor, di hujung ni sedikit doktor, sebagai kesimpulan, apa yang kita boleh bawakan dengan tajuk untuk edisi yang pertama doktor, berkaitan dengan tajuk ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan perbahasan kenabian kita pada hari ini, iaitu al-imanu bir-rusul, beriman dengan para rasul. Maksud beriman dengan para rasul, kita beriman harus bagi Allah SWT untuk mengutus para rasul, dan buktinya dia telah mengutus beberapa para rasul, maka kita wajib beriman dengan mereka-mereka ini sebagai nabi wa rasulah, sebagai nabi dan rasul. Yang wajib kita imani. Dan mereka ini diberi iaitu diberi perkakas seperti mukjizat. Maksud dia diberi mukjizat, perkara-perkara yang mencari adat maksudnya. Dan juga mereka nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan nabi yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, insyaallah saya ittifaqkan sampai sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian kita pada petang ini menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami. InsyaAllah apa yang kita dapat ini adalah satu mutiara ilmu dan juga satu pendedahan, dan juga apa yang kita belajar ni akan terus dapat kukuhkan lagi keimanan kita, dan sama-sama kita sematkan, kita ingat dan juga amal-amalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay? Dan saya kira sehingga waktu ini saja pertemuan kita doktor. InsyaAllah minggu depan kita akan bersiaran langsung sebenarnya di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur doktor, di WTC KL Kuala Lumpur kan. Jadi sahabat-sahabat yang nak bertemu dengan Dr. Aiman boleh sama-sama hadir. Kita boleh belajar juga, boleh bertemu, kita boleh sama-sama juga untuk dapatkan buku-buku terbitan IKIM di sana nanti pada 9 Jun 2022. Okay, minggu depan hari Khamis petang jam 5 petang kita akan bersiaran langsung di perkarangan booth IKIM dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, insyaAllah. Terima kasih doktor. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan buat anda terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Baru 89.8. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvil Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvil Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga
dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care, terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Bahasa Al-Mushaf, Klinik Jawi, Ramanul Hikmah dan Mutiara Hadis. Semuanya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Easy Korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy Korban? Ya, Easy Korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 19